Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid tahun 3. Okey, bersama lagi dengan Ustazah Baizura dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Okey, pada hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita pada minggu lepas dalam bidang ibadah. Yang bertajuk bersuci daripada hadas. Okey, baiklah, sebelum kita memulakan kelas pada hari ini, mari sama-sama kita menadah tangan, pandang jari masing-masing, kita baca doa elak hutang dan malas. Boleh anak-anak? Okey, baik, tadah tangan, pandang jari masing-masing. Baca doa sama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukh wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Amin. Okey, baik, alhamdulillah. Kita dah sama-sama baca doa elak hutang dan malas. Sebelum kita memulakan kelas, sebagai rujukan, anak-anak semua boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3 pada muka surat 82 dan 83. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar mengenai pengertian hadas. Kita dah belajar hadas ada berapa, apa hukum hadas, apa yang menyebabkan kita berhadas. Jadi, minggu ni kita nak sambung lagi tentang kaedah bersuci daripada hadas. Hadas apa? Hadas besar. Kemudian, kita nak belajar juga mengenai kepentingan mandi wajib. Okey, baik. Kita tengok semula apa yang kita dah belajar minggu lepas. Yang ini ialah pengertian hadas. Yang mana hadas bermaksud kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadah yang disyaratkan bersuci. Contohnya, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Kita dah sebut minggu lepas kan? Okey, kita teruskan. Ini dah belajar juga minggu lepas, iaitu pembahagian hadas. Iaitu hadas kecil dan hadas besar. Okay, hadas besar nak bersuci mesti mandi wajib. Manakala hadas kecil, kita nak bersuci hanya dengan berwudu. Okey, hukum kita bersuci daripada hadas kecil atau besar adalah wajib. Wajib mesti buat. Dan ini ialah sebab berhadas besar. Ada berapa kita dah tengok minggu lepas? Ada 6. Iaitu apa? Keluar mani, bersetubuh, haid, mati, wiladah dan nifas. Inilah sebab berhadas besar. Dan kita teruskan lagi tentang perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Yang kita dah sebutkan tadi, contohnya adalah yang pertama, memegang Al-Quran. Kita tak boleh, maksudnya dilarang. Kan nampak tu pangkah kan? Dilarang menyentuh Al-Quran. Kedua, membaca Al-Quran. Menyentuh pun tak boleh, apatah lagi membaca. Ini ketika kita berhadas besar. Seterusnya, kita dilarang menunaikan solat dan tawaf kerana kita berhadas besar. Maksudnya tadi apa? Kekotoran maknawi yang menghalang sahnya ibadah. Kalau awak buat pun perkara ni, tapi dapat pahala tak? Sah tak? Tidak sah sebab kita masih berhadas besar. Jadi, pada minggu ini, kita nak fokus kepada kaedah bersuci daripada hadas besar. Ustazah, apa tu kaedah? Kaedah itu ialah cara macam mana kita
nak bersuci daripada hadas besar. Tadi nak bersuci daripada hadas besar mestilah apa? Mandi wajib. Mandi wajib. Jadi, macam mana nak mandi wajib? Macam biasa je ke? Buka paip, ada shower, turun air. Macam tu je ke? Tidak, ada caranya bagaimana kita nak mandi wajib. Okey, kat sini kita tengok kat bawah tu ada 2 bulatan. Kita tengok apa bendanya. Satu bulatan warna pink, satu bulatan warna hijau. Okey, kalau yang warna pink, amalan wajib. Warna hijau, amalan sunat. Apa maksudnya? Okey, selepas ini kita akan tengok perkara ataupun kaedah kita nak bersuci daripada hadas besar. Okey, tulisan yang warna pink wajib, amalan wajib, dan tulisan warna hijau amalan sunat. Yang mana wajib ini mesti kita buat. Kalau sunat ni dia tambahan. Kalau kita buat dapat pahala, kita tak buat pun tak mengapa. Yang mana kita perlu buat ialah yang wajib, yang tulisan warna pink. Boleh? Ingat? Ustazah dah bahagi 2 ni tulisan. Awak nampak atau tidak? Kita tengok. Okey, baik. Kita teruskan. Bagaimana kaedah bersuci daripada hadas besar? Okey, jom kita tengok. Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Oh, sekejap. Kita tengok tulisan ni warna apa? Warna pink kan? Kita tengok kat bawah tu, warna pink ialah amalan wajib. Amalan wajib mesti kena buat. Jadi kaedah pertama untuk bersuci daripada hadas besar ialah menghilangkan najis terlebih dahulu. Najis yang 6 tadi tu yang menyebabkan kita berhadas besar. Kita ingat tak balik? Ingat tak yang 6 perkara yang menyebabkan kita berhadas besar? Kita perlu hilangkan dahulu daripada badan kita. Barulah kita boleh mulakan yang lain. Pertama sekali mesti menghilangkan najis terlebih dahulu. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, baik, yang kedua ni. Cuba tengok kat sini. Tulisannya ada warna apa? Ada 2 warna kan? 2 warna. Ada pink, ada hijau. Kita tengok dulu yang warna hijau. Okay, yang kedua mestilah membaca basmalah sambil membaca basmalah. Apa tu basmalah Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Itulah basmalah. Baca bismillah. Jadi itu adalah amalan sunat. Tapi awak nak dapat pahala tak? Jadi kita buat je lah. Senang kan? Sebut bismillah je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata apa? Kita sambung. Sambung dengan warna pink. Maksudnya warna pink ni wajib. Yang mana kita sambung ya. Sambil berniat mengangkat hadas besar. Sambil kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita perlu niat dalam hati kita nak mengangkat hadas besar. Apa niatnya Ustazah? Kita tengok dalam kotak warna kuning ni. Inilah dia. Niat. Awak nak wuduk ada niat. Awak nak solat ada niat. Kita nak mandi pun ada niat. Ini niat untuk mandi wajib, untuk mengangkat hadas besar. Kita tengok kotak warna kuning. Kita baca sama-sama. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Ini ialah niat mengangkat hadas besar. Niat mandi wajib. Kita ulang. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Kita baca tadi, kita ulang balik apa yang perkara yang kedua. Membaca basmalah sambil berniat mengangkat hadas besar. Okey, yang mana yang penting? Baca basmalah ke baca niat? Yang warna pink lah yang wajib. Membaca niat, berniat. Nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Awak nak baca bahasa Melayu dia pun boleh, tak nak baca pun tak apa. Kalau nak lebih faham, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Jadi, ingat yang pertama tadi kita kena hilangkan najis, bersihkan dulu najis yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, kita perlu baca basmalah dan berniat mengangkat hadas besar. Boleh lagi sekali kita ulang. Niat mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadatsil akbari lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh? Itu yang kedua. Seterusnya, yang ketiga ialah membasuh tangan 3 kali. Awak nak mandi tu, kita kan nak basuh dulu, tapi stepnya ada. Ada langkah-langkahnya. Lepas dah hilangkan najis, dah baca niat. Seterusnya adalah kita membasuh
tangan 3 kali. Maksudnya kita basuh tangan kita. Tangan awak ada berapa? Ada 2. Basuh bahagian tangan dahulu. Tapi kita tengok tulisan ni. Warna apa? Warna hijau. Maksudnya ini ialah amalan sunat. Amalan sunat. Boleh? Jadi yang ini kita buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Tapi kita buatlah sebab kita memang nak mandi, nak basuh semua. Jadi ini adalah stepnya. Yang ketiga ialah membasuh tangan 3 kali. Awak kira 1, dah masuk 2, 3. Dan kemudian sebelah sini 1 sampai depan sampai sini 2, 3. Jirus. Guna gayung tu, siram guna gayung 3 kali bahagian tangan. Okey, seterusnya yang keempat. Yang ini warna apa? Warna pink. Maksudnya ialah wajib daripada yang basuh tangan tadi. Basuh tangan tadi hijau sunat kan? Yang ini lagi wajib. Yang ini mesti awak kena buat. Ialah yang keempat. Membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Ini kerana apa ni? Sebab perkara yang menyebabkan kita berhadas besar, dia adalah datang dari kemaluan kita. Tak kisah lelaki ke perempuan ke. Jadi kita kena membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Pastikan tak ada dah, habis dah. Itu adalah paling wajib. Kalau ada lagi tak sahlah kita punya mandi wajib kan. Jadi perlu membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Ingat balik. Yang pertama tadi menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang kedua membaca basmalah dan niat mengangkat hadas besar. Ketiga membasuh tangan 3 kali. Dan keempat membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Kita teruskan yang kelima. Yang kelima, ni warna apa? Warna hijau. Maksudnya sunat. Iaitu mengambil wuduk. Mengambil wuduk? Macam mana awak ambil wuduk selalu? Takkan tak ingat ambil wuduk kan? Jadi ini perkara amalan sunat. Tapi kalau kita buat, kita dapat pahala. Jadi ini yang kelima. Seterusnya yang keenam. Yang ni warna pink. Maksudnya wajib. Kita mesti kena buat. Kalau kita tak buat, contoh kita tak buat mengambil wuduk tadi. Daripada kita, selepas kita membasuh kemaluan daripada kekotoran dan najis. Inilah kita buat kalau kita tak berwuduk. Tapi kalau kita wuduk, selepas kita berwuduk, mestilah yang keenam membasuh keseluruhan rambut, kat kepala, kat telinga awak ni, selip-selip belakang ni, membasuh keseluruhan. Pastikan kena air dekat kulit kepala awak. Sebab ini adalah wajib, amalan wajib. Basuh betul-betul celah-celah rambut. Kalau perempuan, rambut kan panjang, tebal. Kalau yang rambut tebal tu jenuh dia. Tapi kita kena buat sebab ini adalah wajib. Wajib. Jadi membasuh keseluruhan rambut di kepala dan telinga. Terselit-selit kat belakang telinga ni, lelaki ke perempuan, perlu gosok, ratakan air. Okey, seterusnya yang ketujuh. Dah kita basuh kepala tadi. Yang ketujuh ini, ni ada 2 juga warna. Ada warna hijau, ada warna pink. Kita tengok warna pink dulu. Ketujuh, selepas kita membasuh kepala tadi, rambut di kepala dan telinga, kita perlu menjirus air ke seluruh tubuh badan. Dari kepala, badan, telinga, tangan sampai bawah. Basuh seluruh badan. Jirus je, ambil gayung tu. Push. Ataupun shower, buka je payah. Keluar. Okey. Itu menjirus air ke seluruh badan. Dan warna hijau ni apa? Bermula di sebelah kanan. Apa-apa kita buat sunat, kita gunakan sebelah kanan. Mulakan sebelah kanan. Kita ambil wuduk pun semua bermula dari sebelah kanan. Jadi mandi wajib pun walaupun dia sunat, tapi lebih baik kita mula dari sebelah kanan. Menjirus air ke seluruh badan bermula di sebelah kanan. Jadi ini yang ketujuh. Kita dah sampai ke-7 dah. Banyaknya Ustazah. Tak apa, sikit-sikit. Kalau tak faham, dengar balik Ustazah cakap apa tadi. Kita ulang balik. Okey, seterusnya lepas kita dah jirus air kat seluruh badan ni, kita dah mula dengan sebelah kanan kan. Okey, seterusnya yang ke-8. Yang ke-8 ni warna apa? Warna pink. Maksudnya wajib lagi. Kita perlu menggosok bahagian sulit dan lipatan. Apa sulit Ustazah? Sulit tu tersorok kat mana-mana ni, kat bawah ketiak awak ni kan terlipat tu. Gosok. Kat leher ni gosok. Kat belakang telinga. Kita gosok dekat bawah lutut kan, pelipat belakang lutut, kat pelipat tangan ni kan, awak lipat tangan ni kat siku, dekat pelipat tangan, gosok, pastikan air lalu kat situ semua, celah-celah kangkang. Jadi kita perlu menggosok bahagian sulit dan lipatan. Celah-celah jari tangan boleh, jari kaki macam mana? Gosok celah-celah jari kaki awak tu. Sebab benda ni apa? Sebab benda ni wajib. Kita kena
ikut kaedah yang telah ditetapkan, kaedah bersuci daripada hadas besar macam ni lah. Okey, seterusnya apa kita nak buat lepas kita dah gosok badan kita ni kan, semua lipatan awak dah gosok. Kita tengok yang ke-9, iaitu yang terakhir, kita membasuh kaki. Yang ni warna apa? Warna pink. Jadi ia mestilah wajib membasuh kaki. Sebab kita tadi dah gosok satu badan, dari kepala, badan, celah-celah lipatan. Last sekali, kita perlu membasuh kaki. Awak nak basuh macam mana? Dua-dua sekali ke? Nak sebelah kanan dulu ke baru sebelah kiri? Boleh. Yang wajibnya ialah membasuh kaki. Kan? Jadi itu adalah 9 kaedah bersuci daripada hadas besar. 9 tadi. Kita kena tengok balik. Yang mana hijau, iaitu yang mana sunat, dan yang mana pink, yang wajib. Tapi lebih baik kita buat je semua. Sebab kita buat, kita dapat pahala. Betul tak? Jadi, siapa tak nak pahala kan? Okey. Itu ialah kaedah bersuci daripada hadas besar. Seterusnya, kita tengok kepentingan mandi wajib. Apa pentingnya mandi wajib ni? Alah Ustazah, kita kan dah mandi biasa. Nak buat apa mandi wajib ni? Kita tengok kat sini apa pentingnya. Kenapa kena mandi wajib? Dia terbahagi kepada dua. Kepentingan kepada jasmani, maksudnya badan kita ni, apa pentingnya. Dan yang kedua, kepentingan dari segi rohani. Ustazah, rohani tu apa? Rohani tu dalaman kita. Kita punya rohani, kerohanian, keagamaan kita dalam diri kita ni macam mana. Kita tengok. Mari kita tengok yang pertama, dari segi jasmani, dari segi tubuh badan kita ni. Apa kita nak? Apa yang kita dapat? Yang pertama, kita tengok yang pertama, warna purple. Badan menjadi bersih dan segar. Siapa kat sini tak suka mandi? Kan bila kita mandi, badan kita dah bersih, dah segar. Sebab tadi dekat badan kita ni ada kekotoran. Ada najis yang kekotoran dan najis. Jadi badan kita dah jadi bersih. Bila kita dah segar, dah kena air, jadi segar. Jadi badan menjadi bersih dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Kita nak sihat tubuh badan, jadi kita kena ikutlah perintah Allah ni. Inilah perintah Allah, inilah sebabnya kenapa Allah suruh buat macam tu. Yang pertama, badan menjadi bersih dan sihat, dan segar. Yang kedua, sihat tubuh badan. Dan yang ketiga, warna oranye tu, membersihkan diri daripada bau dan kuman. Contoh perempuan keluar darah haid, darah tu berbau tak? Berbau. Jadi bila kita dah habis tempoh kita datang haid, kita mandi wajib ni. Salah satu kepentingannya kita nak bersihkan badan kita daripada bau dan kuman yang ada. Sebab tu tadi kita gosok celah-celah dan lipatan yang ada dekat badan kita ni. Itulah pentingnya. Bukan saja-saja suruh gosok-gosok celah-celah ni. Kemudian yang keempat, memberi keselesaan untuk berinteraksi dengan orang lain. Sebab apa? Kita nak bercakap dengan orang lain, kita nak bagi orang selesa dengan kita. Sebab tu kita mandi. Tapi ini mandi wajib. Itulah kepentingannya dari segi jasmani, tubuh badan kita. Okey, seterusnya kita masuk dari segi rohani. Kerohanian. Kita tengok yang pertama, membolehkan untuk bersolat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Sebab bila kita diri kita ni berhadas besar, kan kita dah tengok tadi, kita dilarang untuk menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, solat, tawaf. Sebab tak sah. Jadi bila kita dah mandi wajib, inilah kepentingannya untuk membolehkan kita solat, kita baca Al-Quran, kita mengerjakan ibadah umrah, kita perlu tawaf Kaabah waktu ibadah umrah dan haji. Jadi itulah kepentingannya. Dan yang kedua, amalan ibadah diterima Allah. Macam Ustazah dah sebut, banyak kali dah Ustazah sebut. Boleh je kalau awak nak mandi macam biasa, bukan mandi wajib. Tapi ibadah awak buat tadi tu diterima tak? Tak terima. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Sebab melanggar perintah Allah. Tengah berhadas besar, tapi pegang Al-Quran, baca Al-Quran, awak dapat pahala ke dapat dosa? Dapat dosa, sebab kita masih berhadas besar kan. Jadi kita nak amalan kita diterima Allah, kita mestilah mandi wajib. Itulah kepentingannya. Okay, dan yang ketiga, sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Saya sebut tadi, kita ni langgar perintah Allah. Maksudnya kita ni, hamba ni, nak membuktikan yang kita taat dengan perintah Allah. Allah dah suruh bersucilah. Bersucilah. Jadi kita kena bersuci terlebih dahulu. Barulah kita beribadah kepada Allah. Tak kisahlah berhadas kecil ke berhadas besar, mesti bersuci terlebih dahulu. Berhadas besar bersuci dengan mandi wajib kan, dan berhadas kecil bersuci dengan berwudu kan.
Okey, jadi itulah kepentingannya terbagi kepada dua, jasmani dan rohani. Itu sahaja yang kita nak belajar pada hari ini. Ustazah lebih fokus tentang kaedah bersuci daripada hadas besar dan kepentingan mandi wajib. Kalau kita ulang semula, boleh ingat tak? Murid-murid boleh ingat? Okey, jadi sebagai pengukuhan aktiviti hari ini, dalam buku aktiviti, muka surat 82 dan 83. Muka surat 82 dan 83. Kita tengok dia nak apa. Okey, ni muka surat 82 yang sebelah kanan tu. Dia suruh tulis niat mandi wajib. Maksud dia dah bagi. Seterusnya, tulis perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Itu muka surat 82. Jawapan ataupun kalau awak nak tengok, boleh tengok dalam buku teks. Dari muka surat 79 hingga 83. Okey, sekarang ni muka surat 83. Dia suruh awak susun dan tulis. Susun dan tulis. Kan kita dah belajar kaedah bersuci daripada hadas besar tadi ada 9. Awak kena tengok turutan elok-elok. Yang pertama tadi, apa dia? Yang pertama, menghilangkan najis terlebih dahulu. Tapi dia dah tulis. Awak kena cari kaedah yang kedua, ketiga, kelima, keenam dan ke-8 sahaja. Jadi tuliskan itu. Boleh tengok dalam buku teks. Dan seterusnya, hantar ke Telegram kelas di bahagian ulum. Di bahagian ulum. Okey, itu sahaja. Tapi boleh buat bila awak dah siap baru hantar. Kalau tak siap hari ni pun tak apa. Kalau esok dah siap, lusa dah siap, baru siap, boleh hantar. Ustazah terima. Seterusnya, jangan lupa isi kehadiran anda hari ini di link yang Ustazah dah bagi. Okey, dah lepas tengok video ni, dah tengok video ni habis je, Ustazah dah bye-bye. Awak terus tekan link kehadiran dan isi kehadiran hari ini selepas menonton video. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih dari Ustazah Baizura. Kita jumpa lagi. Oh ya, baju sekolah dah ada. Kita dah nak buka sekolah ni. Jadi, tak lama lagi kita akan jumpa dekat sekolah. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Isi kehadiran ya.